Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Rohana binti Abdul Khalib, Ketua Unit Bahasa Melayu Sekolah Menengah Alan Iskandar. Saya akan menerangkan tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu peringkat STPM atau kod kertasnya 910. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, saya akan terangkan antara matlamat kertas bahasa Melayu ini ialah yang pertama, melahirkan pelajar yang dapat berbahasa Melayu dengan cekap dan berupaya untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Yang kedua, menghasilkan lulusan bahasa Melayu yang berdaya saing dan dapat memenuhi keperluan pasaran kerja. Yang ketiga, mengukuhkan rasa sayang akan bahasa Melayu dan berbangga menggunakannya. Antara objektifnya ialah memahami sejarah kekeluargaan dan perkembangan bahasa Melayu. Yang kedua, menguasai dan menggunakan sistem bahasa Melayu dengan betul. Yang ketiga, memahami, menginterpretasi dan mengulas kandungan bacaan tentang pelbagai bidang. Yang keempat, memahami wacana, retorik, variasi dan laras bahasa dengan betul dan dapat menggunakannya dengan berkesan. Objektif seterusnya ialah mengungkapkan fikiran dengan menggunakan bahasa yang betul, baik dan berkesan sama ada secara lisan atau tulisan. Seterusnya, mengembangkan sesuatu idea secara tersusun, padat dan meyakinkan sama ada secara lisan atau tulisan. Okey, kertas bahasa Melayu ini terbahagi kepada 3 penggal. Ini penggal pertama, para pelajar akan didedahkan dengan topik yang pertama iaitu sejarah dan perkembangan bahasa Melayu yang meliputi subtopiknya seperti asal-usul bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik, bahasa Melayu moden dan unsur bahasa asing dalam bahasa Melayu. Topik seterusnya ialah bidang fonologi yang meliputi subtopiknya seperti definisi fonetik dan fonemik, penggolongan dan penghasilan bunyi bahasa, struktur kata bahasa Melayu, sistem ejaan bahasa Melayu dan tanda baca. Okey, bahagian yang ketiga ialah bacaan kritis dan analisis. Bacaan kritis dan analitis yang merupakan teks prosa yang diberikan dalam antara 300 hingga 350 patah perkataan dan para pelajar dikehendaki untuk menjawab soalan dalam bentuk soalan pemahaman lah. Okey. Dan yang terakhir ialah penulisan esei tidak berformat yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan, sukan dan rekreasi, bahasa, seni, budaya dan sastra, bidang sains dan teknologi dan akhir sekali bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan. Okey, untuk penggal 2 pula, pelajar akan didedahkan dengan tajuk morfologi, iaitu yang meliputi definisi bidang morfologi, bentuk kata, golongan kata dan proses pembentukan kata. Okey, bab yang kedua ialah dalam penggal kedua ni ialah berkaitan dengan bidang sintaksis yang meliputi definisi bidang sintaksis, jenis dan binaan frasa, jenis dan binaan klausa, pola ayat dasar, susunan konstituen ayat, ragam ayat, jenis ayat, bentuk ayat dan proses penerbitan ayat. Pelajar juga akan didedahkan dengan latihan analisis kesalahan bahasa yang meliputi kesalahan ejaan, tanda baca, diksi, morfologi, sintaksis dan penanda wacana. Okay, dalam bahagian ini, para pelajar akan diberi satu teks yang mengandungi kesalahan-kesalahan tertentulah sama ada ejaan, tanda baca atau diksi ataupun kesalahan dari segi morfologi. Jadi para pelajar diminta untuk membetulkan kesalahan tersebut dan diminta memberi sebab kesalahan tersebut. Okey, yang terakhir sekali ialah penulisan esei berformat yang meliputi laporan, format syarahan, ceramah atau teks ucapan, format memorandum, minit mesyuarat, kertas cadangan dan surat kiriman rasmi. Manakala dalam penggal ketiga pula, para pelajar akan belajar tajuk-tajuk yang berkaitan dengan wacana, retorik, variasi bahasa, laras bahasa, semantik, pragmatik dan akhir sekali ialah penulisan ilmiah, penulisan esei ilmiah hasil daripada penyelidikan.
Okey, sepanjang pelajar mengikuti ataupun menghabiskan tingkatan 6, pelajar akan didedahkan dengan 2 bentuk kerja khusus. Untuk Kertas Bahasa Melayu ni kita ada 2 kerja khusus. Baik, kenapa kita perkenalkan kerja khusus dalam Kertas Bahasa Melayu peringkat SPM? Jadi yang pertamanya, dalam peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia, Bahasa Melayu yang baharu, komponen pentaksiran berasaskan sekolah diterapkan kepada calon sekolah kerajaan, calon sekolah swasta dan calon persendirian. Tak kira sama ada pelajar bersekolah di sekolah kerajaan ataupun sekolah swasta atau calon persendirian, para pelajar diwajibkan mengambil kerja khusus. Melalui PBS ni, calon dikehendaki menyediakan 2 kerja khusus, iaitu kerja khusus pada penggal kedua dan pada penggal ketiga. Jadi bermakna pada penggal pertama, para pelajar tak didedahkan lagi lah dengan kerja khusus. Okey, wajaran markah bagi komponen kerja khusus sepanjang pengajian tingkatan 6 ialah 25%. Markah bagi komponen kerja khusus ini dijumlahkan dengan markah peperiksaan yang dikendalikan oleh MPM dalam setiap penggal bagi menentukan grade mata pelajaran dan purata nilai grade keseluruhan. Pada penggal kedua, calon dikehendaki mengarang esei berformat, manakala penggal ketiga, calon perlu menghasilkan penulisan ilmiah. Tujuan kerja khusus ini dijalankan adalah untuk menilai dan memperkukuhkan kebolehan dan keupayaan calon dalam yang pertamanya memahami dan mengaplikasi pengetahuan dan sistem bahasa Melayu. Yang kedua, menerapkan dan mengaplikasi domen kemahiran insaniah dalam mata pelajaran ini. Yang ketiga, menerapkan kesedaran calon bahawa mata pelajaran ini berasaskan pembelajaran sepanjang penggal. Dan yang terakhir, mengaplikasi pembelajaran dengan kaedah, teknik dan strategi yang ilmiah seperti dengan memperolehi ilmu daripada sumber kajian, pengumpulan maklumat daripada pelbagai sumber dan menyampaikan dapatan maklumat dalam bentuk komunikasi teratur, jelas dan sahih. Kerja khusus penggal kedua. Jadi, para pelajar terpaksa menyiapkan kerja khusus dalam penggal kedua dan ketiga. Jadi, cikgu terangkan dululah kerja khusus untuk penggal kedua, iaitu penulisan esei berformat. Para pelajar dikehendaki menyediakan esei berformat secara individu. Guru hendaklah menyediakan tajuk soalan esei berformat kepada pelajar. Pelajar dikehendaki menulis sekurang-kurangnya 7 esei. 1 esei bagi setiap format. Ketujuh-tujuh esei tersebut hendaklah disemak dan markah purata akan dihantar kepada MPM. Pelajar dikehendaki menulis esei berformat dalam waktu pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu, iaitu masanya ialah selama 2 jam. Dan kerja khusus penggal ketiga pula ialah penulisan esei ilmiah. Kerja khusus ini dijalankan secara berkumpulan. Dalam 3 atau 4 orang satu kumpulan dan dibentangkan oleh setiap ahli kumpulan mengikut bahagian masing-masing. Guru mentaksirkan pembentangan esei tersebut secara individu. Ini bermaksud awak melakukan kerja khusus penggal ketiga ini secara berkumpulan. Tetapi untuk pembentangan, awak perlu ataupun para pelajar perlu membentangkan esei ilmiah ini secara individu dan markah pembentangan tersebut diberi secara individu, mengikut individu, bukan secara markah berkumpulan lah. Okay, setiap ahli kumpulan dikehendaki membuat pembentangan selama 5 minit. 5 minit lagi diperuntukkan untuk sesi soal jawab bagi setiap kumpulan. Okey, ini skim pentaksiran penggal pertama ataupun format soalan untuk peperiksaan Kertas Bahasa Melayu untuk semester 1 atau kod kertasnya 910/1, iaitu pentaksiran berpusat. Masa yang diberi untuk peperiksaan ini ialah selama 2 jam. Kertas peperiksaan ini meliputi bahagian A, iaitu mengandungi 20 aneka pilihan yang merangkumi tajuk, sejarah dan perkembangan bahasa Melayu serta fonetik dan fonologi yang meliputi 20 markah.
20 soalan dan 20 markah. Okey, bahagian B mengandungi satu petikan yang menguji kemahiran calon di segi pembacaan kritis dan analitis. Bahagian B ni membawa markah sebanyak 30 markah. Dan bahagian C mengandungi soalan esei tidak berformat. Calon dikenaki menulis esei berdasarkan salah satu daripada 3 tajuk yang dikemukakan. Panjang esei ialah antara 600 hingga 650 patah perkataan. Okay, bahagian C ni membawa markah 50 markah. Jadi jika sekiranya kita campur markah bahagian A, bahagian B dan bahagian C, akan membawa jumlah markah iaitu 100%. Okey, seterusnya format peperiksaan untuk penggal kedua. Ataupun kod kertasnya 910/2, iaitu masa yang diberi ialah untuk peperiksaan penggal kedua ini ialah 1,5 jam. Okey, untuk penggal kedua ini soalan meliputi bahagian A iaitu soalan yang mengandungi 30 soalan aneka pilihan yang merangkumi tajuk morfologi dan sintaksis. Dan bahagian A ni membawa markah 30 markah. Kemudian bahagian B mengandungi soalan struktur dan soalan jawapan pendek yang merangkumi tajuk morfologi dan sintaksis. Dan juga bahagian analisis kesalahan bahasa. Maknanya bahagian B ni awak akan menjawab soalan berbentuk soalan struktur. Bukan esei panjang lah, soalan bentuk struktur. Dan bahagian B ni markah 30 markah. Jadi markah keseluruhannya ialah 60 markah untuk peperiksaan penggal kedua. Okey. Tadi cikgu ada sentuh berkaitan dengan kerja khusus untuk penggal kedua. Jadi untuk penggal kedua ni selain daripada peperiksaan, awak juga akan diminta untuk menyiapkan kerja khusus. Jadi calon dikenaki menulis esei berformat berdasarkan tajuk yang ditetapkan. Panjang esei antara 600 hingga 650 patah perkataan. Jumlah markahnya ialah 25 markah. Seterusnya kita tengok format soalan untuk penggal ketiga iaitu kod kertasnya 910/3. Waktu yang diberi untuk menjawab soalan peperiksaan penggal ketiga ialah selama 1,5 jam. Peperiksaan ini mengandungi bahagian A iaitu mengandungi 20 soalan aneka pilihan yang merangkumi tajuk wacana, retorik, variasi bahasa, laras bahasa, semantik dan pragmatik. Bahagian A membawa markah 20 markah. Okey, kemudian bahagian B mengandungi soalan berstruktur dan soalan jawapan pendek ataupun soalan berstruktur lah yang merangkumi tajuk pada bahagian A. Bahagian B ni membawa markah 60 markah. Okey, dalam penggal ketiga ini calon juga dikehendaki atau diwajibkan menyiapkan satu kerja khusus lagi iaitu kertas 910/5. Calon dikehendaki menulis esei ilmiah secara berkumpulan bagi calon sekolah kerajaan dan calon sekolah swasta dan secara individu bagi calon bersendirian. Berdasarkan tajuk yang telah ditetapkan, panjang esei adalah antara 2,000 hingga 2,500 patah perkataan yang membawa markah 50 markah. Okey, secara keseluruhannya kita dapati bahawa skim pentaksiran untuk kertas bahasa Melayu ini dia mengandungi wajaran-wajaran yang tertentu. Untuk penggal pertama, wajaran yang MPM ambil ialah sebanyak 35% daripada markah keseluruhan peperiksaan akhir para pelajar lah. Okay, untuk penggal kedua, wajaran yang MPM ambil ialah iaitu 28%. 20% wajaran diambil daripada peperiksaan bertulis, manakala 8% lagi ialah melalui kerja khusus. Untuk penggal ketiga pula, wajaran yang diambil oleh MPM ialah sebanyak 37%. 20% meliputi peperiksaan bertulis, manakala 17% lagi diambil daripada kerja khusus pada pelajar.
Okey, inilah antara wajaran-wajaran yang yang diambil oleh MPM. Okey, sekian saja penerangan daripada cikgu berkaitan dengan sukatan mata pelajaran Bahasa Melayu peringkat STPM 910. Kod kertasnya ialah 910. Okey, sekian. Assalamualaikum.